Assalamualaikum murid-murid cikgu semua. Untuk tahun 3 inspirasi dan 3 inovatif, hari ini cikgu sediakan satu lagi tutorial pembelajaran untuk kamu semua. Sudah bersedia semua untuk belajar hari ini? Tajuk hari ini pasti menyeronokkan untuk kamu semua. Okey, untuk sains tahun 3, tema kita sains hayat. Standard kandungan 5.1 pembiakan tumbuhan. Standard pembelajaran 5.1.1 memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Objektif pelajaran yang pertama, murid dapat menamakan 6 cara tumbuhan membiak berdasarkan video yang ditonton. Yang kedua, dapat mengenal pasti 5 jenis tumbuhan di rumah dan cara pembiakan melalui rakaman video. Melalui pembelajaran hari ini, kebat yang pertama, menganalisis, yang kedua, mensintesis. Kemahiran proses sains yang terlibat. Yang pertama, memerhati. Yang kedua, mengelas. Dan yang ketiga, berkomunikasi. Baik murid-murid, hari ini pasti semua teruja untuk mempelajari cara tumbuhan membiak. Kenapa kita perlu tahu cara tumbuhan membiak? Sebab selama hari ini mungkin murid-murid melihat bunga, buah, pokok-pokok yang berada di sekitar rumah ataupun di padang sekolah ataupun di tempat awam. Tapi murid sendiri tidak pasti bagaimana tumbuhan tersebut membiak. Betul kan? Jadi, mungkin hari ini bermanfaat untuk semua murid mempelajari serba sedikit tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumah, di sekolah, di tempat awam tentang cara pembiakan tumbuhan tersebut. Mari kita mulakan. Murid-murid perhatikan berapa cara tumbuhan membiak. Di sini terdapat 6 cara tumbuhan membiak. Yang pertama, melalui biji benih. Contoh di sini terdapat pokok betik serta pokok cili. Yang kedua, keratan batang. Contoh tumbuhan yang terdapat dalam gambar ialah izora ataupun pokok jarum serta pokok ubi kayu. Yang ketiga, batang bawah tanah. Contoh yang tertera di sini seperti lobak putih dan juga halia. Seterusnya, anak pokok. Contoh seperti pokok nenas dan pokok pisang. Berikutnya, secara daun. Contoh yang dalam paparan ialah pokok lidah jin dan juga pokok laba-laba. Dan yang keenam, melalui spora. Contoh tumbuhan seperti cendawan dan paku pakis. Murid, tengok apa yang cikgu sediakan di sini. Semua
sini ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah cikgu untuk kita mengenal pasti cara tumbuhan yang cikgu letakkan atas meja ni membiak. Ya, kita perhatikan satu persatu dan mungkin kita akan selidik bagaimana pembiakan tumbuhan-tumbuhan ini. Kita mulakan dari sebelah kiri cikgu. Semua tengok ni, ini memang pokok yang cikgu tanam. Pokok ni sangat besar, ya, dan telah mengeluarkan buah. Jadi cikgu tak ada dah rasa bersalah kalau potong pokok ni, ya, sebab pokok ni besar. Jadi cuba dekat sikit, kita tengok pokok ini ada mengeluarkan buah di celah-celah batangnya, ya. Tapi adakah murid-murid tahu pokok ini membiak dengan cara apa? Mungkin murid-murid pun ada yang tak tahu pokok ini pokok apa, kan? Nama pokok ini adalah pokok mulberry. Buah-buah yang ranum yang telah masak kelihatan seperti ini. Dia bila ranum dia akan lebih kehitaman. Dan kalau buah-buah tidak dikutip, dia akan jatuh ke bawah. Dan seterusnya akan menjadi anak-anak pokok baru. Jadi dalam 6 cara tersebut, murid boleh kenal pasti tak bagaimana pokok mulberry ini membiak. Ya, nanti dalam tugas yang pertama murid sediakan, ya, untuk contoh bagi pokok mulberry. Ini yang pertama, ya, pokok mulberry. Yang kedua, ada sedikit ni cikgu ambil dekat tepi rumah cikgu, kebetulan ada. Pokok ini namanya pokok paku pakis, ya. Pokok paku pakis ni masih muda lagi. Kalau dia dah sudah tua, dia akan terlihat di belakang daunnya biji-biji ataupun butir-butir kehitaman di sekeliling daunnya. Ya, seluruh daunnya akan terlihat butir-butir kehitaman yang kita namakan spora. Ya, ini pokok paku pakis. Yang seterusnya, murid kenal tak nama buah ni? Apa pokok yang menghasilkan buah ni? Boleh namakan? Pokoknya ialah pokok mengkudu. Ini adalah buah mengkudu. Ya, macam mana pokok mengkudu tu boleh hidup? Ya, boleh membiak, boleh membesar dan terus mengeluarkan buah ini. Jadi murid kena pasti, ya, cara pembiakan pokok mengkudu. Seterusnya ialah ini biasa kita makan, kan, masak dalam masakan ibu, kita letakkan ubi kentang. Tapi macam mana cara tumbuhan ini membiak? Adakah buahnya di luar, di atas pokok? Ya, jadi murid-murid boleh Google, boleh, ataupun ada murid yang memang ada tanam pokok ini. Ya, bagaimana cara dia membiak sampai dapat menghasilkan ubi kentang seperti ini, ya. Dan seterusnya kita ada pokok serai. Ini mesti semua rumah murid-murid SKSD mesti ada tanam ni, sebab senang nanti nak masak menggunakan serai ni. Jadi kalau murid-murid ada pokok ni di rumah, murid-murid boleh tengok, boleh teliti apakah cara pembiakan pokok serai. Seterusnya adalah buah cili. Pokok cili pun sama juga. Mesti murid-murid pun, ibu-ibu murid-murid ada menanam pokok ini di rumah, ya, dan tahu apakah cara pembiakannya. Ya, buah cili ini mempunyai biji, betul tak? Jadi kita tengok biji dia. Mungkin ibu murid pernah membuat seperti cikgu buat sekarang. Ya, ada tujuan nak buat ni. Jadi kita tengok. Ini biji kepada buah cili kita. Ya, tapi buah cili ni masih lagi ada yang muda, belum matang lagi. Ya.
Tengok biji cili. Okey. Seterusnya ialah beberapa kacang bendi yang cikgu sertakan di sini. Kacang bendi. Sama juga kita tengok ya. Dalam kacang bendi ni ada apa? Okey. Jadi tengok. Kacang bendi pun sama macam cili ya. Dia masih muda, belum matang. Kalau dia matang, dia akan kering dan merekah. Ya. Murid-murid boleh tulis pasti apakah cara pembiakan bendi ini. Ya. Okey, selesai bendi, kita pergi seterusnya. Kebetulan rumah cikgu ada pokok ini. Ya. Nama pokok ini ialah pokok selasih. Pokok selasih ni di hujung rantingnya dia ada biji-biji dan bunga sedikit ya. Yang ini cikgu petik masa dia muda lagi ya. Kalau dia sudah cukup matang dia akan kering ya. Bahagian ni dia akan kering. Kalau kita leraikan dia akan keluarkan biji-biji dia ya. Ini dia masih muda, belum. Kalau kering dia ringan, dia akan keluar, dileraikan senang keluar biji-biji dia. Okey ni. Okey, bau pun agak wangi. Ini adalah pokok selasih. Seterusnya, cuba teka. Apa nama pokok ni? Ini adalah pokok pandan. Kalau ada di rumah, boleh tengok pokok pandan ni ditanam secara apa? Dibiarkan secara apa? Macam mana dia berbiak? Pokok pandan. Okey, seterusnya kita tengok pasu yang dekat sini. Kebetulan pula cikgu ada pasu. Ini adalah lidah jin. Ya, lidah jin. Dan sebelahnya adalah pokok apa? Ni. Pokok ini. Cuba namakan pokok ini dan cara pembiakannya. Bagaimana kita nak tanam pokok ni? Ya, selalu di rumah ada ibu gantung pokok ni ya sebagai hiasan. Seterusnya ialah bunga kantan. Pokok kantan. Ini bunga dia. Kita panggil dia bunga kantan. Pokok yang kita namakan ia adalah pokok kantan. Ya, dia tegak, dia hidup tegak macam ni. Keluar bunga kan. Jadi, bagaimana pokok ini membiak? Ni selalu mak buat laksa. Kuah laksa mesti letak bunga kantan kan. Jadi, pokok ni macam mana cara dia membiak? Sampai boleh ambil bunga kantan dia untuk jadikan masakan. Bahan masakan kita ya. Dan yang terakhir sekali ialah kebetulan pula cikgu memang ada simpan secebis halia tua ya. Memang cikgu saja simpan dan rendam sedikit. Tengok, nampak di sini dah ada keluar tunas-tunas di halia tersebut. Kalau pokok tu dah tumbuh, dah tunas, daun dia seperti ini. Ni daun halia ya, bukan daun kunyit. Berbeza ya daun halia dengan daun kunyit. Jangan pula buat rendang nak raya ni pakai daun halia ni. Ini cikgu tunjuk supaya kita boleh kenal pasti apa perbezaan antara daun kunyit dengan daun halia. Ya. Tapi kunyit dengan halia adalah spesies yang sama ya, dan cara pembiakan yang sama. Ini halia. Tengok halia yang kita buat dalam masakan. Sudah bertunas pun. Kalau masuk kita tanam sedikit dalam tanah, timbuskan tanah sedikit, insya-Allah dia akan tumbuh dan mengeluarkan daun seperti ini. Okey, murid-murid semua. Semua tumbuh-tumbuhan yang cikgu tunjukkan di sini sedikit ada ke-6 cara pembiakannya. Jadi, melalui video ini, cikgu harap murid-murid dapat menyediakan satu jadual ringkas yang boleh menghubung kaitkan antara jenis tumbuhan dengan cara pembiakannya. Tugasan pertama murid-murid
Yang pertama, bina satu jadual yang mengaitkan tumbuhan dengan cara membiak berdasarkan video tumbuhan realia yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Tugasan yang kedua pula, murid-murid dikehendaki mengenal pasti 5 jenis tumbuhan realia yang terdapat di rumah ataupun persekitaran dan cara tumbuhan tersebut membiak. Buat rakaman video berdasarkan tugasan tersebut. Kita dah sampai penghujung aktiviti pelajaran kita hari ini. Dengan itu, cikgu di kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua murid-murid cikgu. Cikgu amat rindukan kamu semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu video pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua.